Assalamualaikum dan hai guys. Aku HBK dan selamat datang ke channel aku. Jadi bagi korang yang nak cari sebuah TV, nak layan TV macam layan phone, nak ada Netflix, nak ada YouTube, nak layari internet, nak ada skrin cantik buat layan movie. Hari ni aku nak review sebuah Android TV 50 inci daripada Philips. Aku rasa semua rakyat Malaysia dah sinonim dengan jenama Philips. Actually, Philips ni bermacam-macam produk dikeluarkan yang khas untuk penggunaan di rumah. Ada air fryer, ada air purifier, ada cordless vacuum, dan antara yang paling glamour ialah penggosok baju steam dia. Malah banyak lagi produk mereka dan mostly adalah house appliance, dan kebanyakan barangan mereka sangat berkualiti. Jadi, company Philips Malaysia telah membawa masuk Android TV ke Malaysia dan terdapat beberapa saiz yang boleh kita dapati, antaranya 50, 55 dan 70 inci. Tetapi sekiranya korang mempunyai bajet yang rendah, korang masih boleh memiliki Android TV dengan saiz yang lebih kecil seperti brand Realme yang menyediakan Android TV dengan saiz 32 dan 43 inci yang boleh didapati dalam lingkungan harga RM800 dan RM1,200. So, untuk Android TV ini, aku dah gunakan model ini lebih daripada 2 minggu. So, tanpa melengahkan masa lagi, ini review aku untuk Philips Android TV. Kalau kita tengok design Android TV ni, memang smart sebab body dia yang nipis dan malah frame dia yang kecil. Dan rupa bentuk memang nampak sangat moden. Cantik walaupun letak di atas rak TV dan sangat sesuai untuk diletakkan di dinding. Dan pembelian di Shopee ini juga memberi TV mount bracket secara percuma. So jimatlah aku nak letak TV di dinding sebab harga bracket ni pun lebih kurang 30 hingga 60 bergantung kepada saiz TV. Dan korang still boleh pasangkan kaki di bawah sekiranya nak letakkan di atas rak TV. Dan aku sangat impress dengan port selection TV ni sebab dia ada banyak port yang dia sediakan. Ada LAN port, 4 HDMI port dan ada 2 USB port untuk korang connect dengan aksesoris macam Bluetooth, keyboard, mouse atau storage device. Dan dia juga provide AUX port yang mana mostly TV tak provide AUX port. So senanglah macam aku ni nak connect dengan speaker. Kalau aku tak nak speaker tu tak guna Bluetooth, okay, so kena connect dengan wire AUX je. Android TV ada menyediakan Wi-Fi untuk connect dengan internet di rumah. Okay, kalau korang tengok ni, senang saja, just search and then connect. Macam phone korang juga. Malah ada Bluetooth 5.0 untuk korang connect dengan speaker headset. Kalau korang tengok ni, aku nak connectkan dengan aku punya speaker bar. So just search, pair, and then connect. Dari segi skrin, Philips menggunakan skrin LED yang mana sekiranya ia dibandingkan dengan teknologi sekarang, sudah banyak skrin yang lagi bagus, antaranya OLED, QLED dan sebagainya. Tapi bila kualiti tinggi, harga pun boleh tahan dah. Tapi bagi aku, ini sudah memuas dan memadai. Dan actually kita sebenarnya tak dapat melihat perbezaan sangat sebab melainkan kita membandingkan bersebelahan. Malah perbezaan tu sangat sikit. Namun untuk harga dalam lingkungan RM2,100, korang sudah boleh memiliki TV yang support Android system dan menawarkan screen resolution sehingga 4K Ultra HD bersaiz 50 inci. Dah memang berbaloi sangat. Untuk kualiti skrin Philips Android TV ni boleh bagi view angle yang sangat luas. Malah support untuk konten HDR10 dan mempunyai pelbagai teknologi yang meningkatkan lagi kualiti gambar di TV bersesuaian dengan kegunaan anda. Macam ada dia Dolby Vision Atmos, Perfect Picture Engine. Semua benda ni boleh dapat dalam Philips Android TV ni. Dan Philips juga menawarkan P5 Engine untuk memberi paparan yang terbaik. Yang mana fungsi P5 Engine ni kalau korang nak tahu, dia buat artifact noise dan bending. Malah membantu rajah lagi sharp dengan pixel yang terbaik. Serta memberi warna paparan dan kontras yang perfect. Dan last sekali, dia membantu motion dalam skrin tu kelihatan lebih smooth dan real. Senang kata pergerakan tu kita nampak clear lah. Dan aku perasan tengok TV ni memang tak ada perbezaan dengan smart TV aku yang sebelum ni guna OLED screen. Memang terbaik lah.
Dan skrin ni pun support 4K. So bolehlah connect dengan PS4 Pro ataupun PS5. Dan untuk speaker TV ni, dia gunakan 16 watt full range bersama dengan Dolby Atmos audio yang mana sangat best untuk layan movie. Malah ada smart sound untuk korang menyesuaikan sound dengan penggunaan korang. Contohnya nak tengok movie, so korang boleh pilih movie. Kalau nak buat personal punya, engkau nak dengar seorang, so kau boleh beri sound yang personal. Speaker dia buka low volume pun dah memang kuat, so tak perlulah buka kuat-kuat. Cuma aku lagi suka connect dengan speaker bar sebab aku boleh tambah bass dan boom sound tu untuk bagi real sikit. Oleh kerana Philips Android TV ni guna sistem Android, so dalam dia pun macam Android phone jugalah, yang mana dalam dia menggunakan chipset quad-core dengan memori 2GB RAM, 5GB internal storage dan 16GB flash memory. Dan untuk OS dia guna OS yang diluluskan oleh Google berasaskan Android 9.0 Pie. Interface dia memang clean tanpa customization. So korang bolehlah install apps dari Google Play Store macam YouTube, Netflix dan game. Korang juga boleh layan movie dalam Netflix yang tak pernah habis, memang best. Boleh layan YouTube, nak tengok lagu ke, apa ke, review ke, tu pula. Malah boleh enjoy main games dengan anak-anak, tapi kena beli Bluetooth controller untuk connect dengan Android TV. Tapi aku tak saran korang install game banyak-banyak sebab bimbang melambatkan sistem. Sebab storage dia tak besar sangat pun. Tapi 2GB RAM TV tu lagi better daripada 1GB RAM TV. Dan performance dia kalau nak tukar dari satu app ke app yang lain memang smooth dan responsif. Tapi ini bergantung kepada RAM dan ROM yang memainkan peranan untuk kelancaran OS tu. Alhamdulillah, aku rasa aku dah buat pilihan terbaik. Macam phone juga, bila storage dah penuh, mulalah phone jadi jam dan slow. So overall performance dia memang tip-top. Dan perkara paling bagus bila guna certified Android TV ni, dalam dia ada Google Assistant. So kalau korang boleh tekan button Google Assistant dan cakap dengan dia untuk buka app. Contohnya open YouTube, open Netflix. Tapi rasanya kita tak akan guna pun. By the way, cakap pasal remote dia sangat menarik, nampak elegan. Siap bagi free bateri lagi dalam kotak. Remote dia ni panjang. Itu yang aku cakap elegan sebab jarang kita jumpa remote panjang macam ni. And then smart, tersusun, senang nak penggunaan dia. Tapi remote ni bukan Bluetooth remote. Macam aku punya smart TV sebelum ni, LG TV, dia bagi remote biasa and then Bluetooth remote. So that's why aku beli Bluetooth remote untuk memudahkan aku type words dan untuk memudahkan pergerakan. So sebelum aku terlupa, TV ni pun support My TV dan screen mirroring. Untuk My TV korang just perlu sediakan outdoor punya antena sebab aku dah connect dengan aku punya indoor antena, tak dapat jumpa banyak channel, tapi channel yang jumpa tu memang HD. Malah korang boleh record apa yang korang tengok atau tonton sebab dia ada USB playback. Cuma kena pastikan ada pendrive di belakang untuk korang simpan recording. So Android TV ni aku beli dengan harga RM2,188 dan mendapat voucher RM20. So kos semua tolak tambah termasuk penghantaran adalah RM2,209. So kalau korang tanya aku berbala ke beli Android TV ni, aku kata sangat berbala. Dan kalau korang tanya aku apa beza Smart TV dan Android TV, ada bezanya walaupun tak banyak. Bezanya yang pertama adalah pada sistem. Kalau Smart TV sistem company itu sendiri, tapi Android TV ni sistem Android dan sistem company itu sekali. So lagi banyak apps yang boleh diteroka. Satu lagi perbezaannya, macam aku sekarang menonton siaran TV menggunakan IPTV. Dulu aku guna Smart TV, aku terpaksa beli Android box untuk install apps tu. Sebab Smart TV dia tak guna Android system, so aku tak boleh install apps tu. Agak kecewa lah dan cerewet bila nak buka TV. IPTV tu aku kena buka TV and then tukar kepada HDMI untuk connect dengan Android box and then baru boleh buka. Tapi sekarang senang sikit sebab aku just bila dah aku pakai Android TV ni, aku boleh install apps tu terus dalam TV. So senang nak aku terus buka TV, pilih IPTV. Jadi itu saja daripada aku. Terima kasih menonton review aku kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sekiranya ada soalan atau cadangan, jangan segan untuk tinggalkan komen di ruang komen. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.